Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada malam ini, malam Jumaat di Masjid Al-Istighfar dalam pengajian kitab Al-Hikam. Ya, para jemaah sekalian, seperti biasa, kita mulakan pengajian kita dengan kita memohon ampun kepada Allah dan kita mengingati akan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan kita menyebut nama Allah. Khusyukkan hati kita, lupakan segala ingatan dunia kita, tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi la tahara sahabil abrar ajma'in. Wa ila hadratis sultan awliya was salihin Sri Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz wa amadana bi imdadi wa anasana bi harakatih wa nafa'ana bi barakatih. Wa ila hadrati ahli silsilati tariqatil qadiriyah وخصوصا شيخنا مرشدنا رابطنا السنة في فود مسنا عبد القادر منصور دين قادر رجال بغدادي شعول الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال بقلبه الله وناصر ومعينه في الدارين هو الله فاغفر لنا يا الله 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 الله
الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم افتح علينا اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح على العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك إلهنا أنت تعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا وتجاوز عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kita dalam mengikuti pengajian kita Al-Hikam, di mana kita telah sampai dalam kitab Al-Hikam cetakan yang lama. Kita telah sampai di muka surat 78 dalam kalam hikmah yang ke-56. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua ini dipanjangkan umur, dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, mereka yang mempunyai kitab yang baru mungkin tak sampai muka surat 78, tapi perhatikan kepada kalam hikmah yang ke-56. Ya, dalam pelajaran kita yang lepas, di mana Al-Imam Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala telah memaklumkan kepada kita dan memberikan kita petunjuk bahawa amalan itu tak diukur pada zahirnya semata-mata, tapi amalan itu diukur kepada apa yang tersemat di dalam hati. Dalam arti kata yang lain, amalan yang sedikit yang kita lihat dengan mata kita, tapi besar dia di sisi Allah, andai kata kalau hati dia tulus ikhlas semata-mata kerana Allah. Manakala pula amalan yang besar itu adalah merupakan yang amat sedikit sekali, apabila diperhatikan akan hatinya yang bercampur dengan riak, ujub, sum'ah dan berbagai-bagai lagi. Jadi apa kok katanya? Bahawa amalan itu besar atau kecil, itu tidak menjadi apa-apa ukuran pun di sisi Allah. Tapi yang menjadi ukuran di sisi Allah, yang diperhatikan oleh Allah, ialah apa yang tersemat di dalam dada kita, iaitu hati kita. Itulah sebab Nabi SAW telah menyebutkan bahawa sedekah seseorang kamu, makna kita ni umat akhir zaman, kalau setinggi gunung Uhud sekalipun, tak akan sama dengan sedekahnya sahabat-sahabatku yang sebesar sebiji kurma. Sebiji kurma banding dengan sebesar gunung Uhud, jauh beza, tapi tak sama. Kenapa? Kerana yang sedekah sebiji kurma di sisi Allah oleh para sahabat itu lebih besar di sisi Allah daripada gunung Uhud yang kita sedekah. Kenapa Ustaz beza macam tu? Kerana para sahabat hati tulus ikhlas. Mereka itu mendapat barakah dengan sebab mereka memandang wajah Rasulullah SAW. Limpahan barakat Nabi itu masuk ke dalam hati rohani mereka. Manakala pula kita pula di akhir zaman ni dengan dunia yang macam-macam, kita tahulah ya, hati kita sudah menjadi kotor, hati kita sudah tenggelam dengan keduniaan. Jadi tak baik sikit ada bercampur-campur dengan riak, ujub dan sebagainya. Walaupun sebesar gunung Uhud amalan kita, tapi tak dapat menandingi sebesar biji kurma amalan para sahabat Nabi Rasulullah SAW. Ya, para jemaah sekalian, jadi daripada perkataan itu, Al-Imam Ibnu Athaillah Iskandari masuk pula dalam nak bicarakan kalam hikmah yang ke-56. Di mana kalam hikmah yang ke-56 ini
Beliau nak menerangkan tentang amalan-amalan yang zahir, itu adalah hakikat sebenarnya daripada amalan hati. Maka marilah sama-sama kita mendoakan semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat Tuan Pengarang kita Al-Imam bin Atha'illah Iskandari, dan dirahmati rohnya, dan dikurniakan keberkahan ilmunya kepada kita. Dan demikian juga kepada Ustaz Salim Bahrasi yang menterjemahkan kitab ini. Semoga Allah Ta'ala juga tinggikan darjatnya dan merahmati rohnya, dan mengurniakan barakah ilmu kepada kita. Dengan kepada kedua-dua guru kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bikum fid darani amin. Kalam hikmah yang ke-56, husnul a'mali nataiju husnil ahwali, wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqalatil inzali. Artinya, baiknya amal perbuatan itu, amal perbuatan yang zahir lah ya. Jadi amal yang dimasukkan sini yang kita nampak depan mata kita. Yang nampak depan mata kita ialah pergerakan tubuh badan, dia sembahyang, dia puasa, dia pergi haji, dia keluarkan sedekah. Itu amal ataupun amalan-amalan yang zahir. Baiknya amalan perbuatan yang zahir itu sebagai hasil dari baiknya budi dan hati. Jadi baik amalan yang zahir daripada amalan ibadat, maupun daripada percakapan dia, budi bahasa dia baik, maupun daripada pergaulan dia tu tertib, ada adab-adab. Wah, baguslah orang ni, baiklah orang ni, wah, akhlak dia baguslah, baik, orang suka. Nah, ini sebenarnya hasil daripada mana? Hasil daripada hati yang baik. Nampak hati ni tuan-tuan, dia menjadi raja. Apabila hati ni baik, anggota dia semua jadi baik. Jadi bila raja tu baik, semua askar-askar dia, tentera-tentera dia jadi baik. Betul lah. Sebab asal puncanya ialah balik pada ketua dia. Dan ketua dalam tubuh badan kita ialah hati. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala huwa hiyal qalb. Ketahuilah bahawa dalam tubuh manusia ini ada seketul daging. Kalaulah ketul daging ini baik, seluruh tubuh badan baik. Kalau ketul daging ini rosak, maka seluruh tubuh badan ini rosak. Ketahuilah seketul daging itu ialah hati. Sebenarnya dari hadis ini, dia mempunyai banyak kebaikan ataupun manfaat atau pengetahuan, maupun daripada segi ilmu sains, maupun daripada segi ilmu Islam. Dari segi ilmu sains, kalau kita lihat, hati ini adalah punca kesihatan tubuh badan. Bila hati senang, hati dia lapang, tubuh badan dia pun sihat. Bila hati dia pressure, tekanan, perasaan, tertekan jiwa dia, maka dah mula sakit kepala, dah mula sakit badan, dah naik darah tinggi, dah kolesterol pun bertambah. Semua, seluruh badan dia tak sihat. Kenapa? Balik pada hati. Sebab tu di sini hati ni mempunyai peranan yang besar dalam tubuh badan insan. Dalam seluruh tubuh badan kita, anggota yang paling penting sekali ialah hati. Kalau badan kuat, sihat, bodybuilder, tapi kalau hati mati, matilah dia. Sebab hati itulah punca dia. Jadi di sini, daripada segi aspek keagamaan pula, inilah yang Nabi sebutkan. Apabila hati itu baik, maknanya hati itu beriman, takwa pada Allah, takut pada Allah, ingat pada Allah, maka seluruh tubuh badan dia pun jadi baik. Kerana apa? Kaki dia, tangan dia, lidah dia, mata dia, telinga dia, nak bergerak, nak melihat, nak bercakap, nak ke mana, semuanya di bawah perintah hati. Ini haram, tak boleh. Dia pun stop. Ini Allah suruh ni. Ini Nabi kata bagus, dapat pahala besar ni. Dia pun beramal. Jadi nampak. Jadi pokok pangkalnya anggota kita ni sebagai
tentera. Dan ketua tenteranya ialah rajanya ialah hati Allah. Cukup indah. Nabi SAW cakap ni cukup betul sekali. Itulah dia tuan-tuan. Jadi, kalau seseorang tu pada zahirnya tu baik, akhlaknya baik, itu menunjukkan hati dia tu baik. Jadi kalau ada orang, maaflah, mulut laser, cakap lepas, orang dengar pun berdesing telinga, sakit. Tapi dia kata, korang ni tengok aja aku ni mulut laser, tapi hati aku baik. Manalah kita tahu hati kau baik? Macam mana yang zahir, macam itulah yang batin. Az-zahir, ya dulu ala batin. Yang zahir itu menunjukkan yang batin. Kalau dah macam tu zahirnya, macam itulah hatinya. Apa yang keluar kat lidah kita ni, dia menjadi penterjemah apa yang ada dalam hati. Kalau lidah kita ni cakapnya kotor, yang mengumpat, yang mengata orang, maki hamun orang, gaduh dengan orang, ni lidah ni jadi juru cakap, spokesman. Jadi juru cakap untuk hati. Mana hati pun samalah. Macam tu lah jahatnya, kerasnya, dengkinya. Macam tu. Na'udzubillah min zalik. Jadi begitulah kata Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari, bahawa baiknya amal perbuatan itu yang zahir lah ya, sebagai hasil dari baiknya budi dan hati. Maksud budi itu makna rohani kita lah, hati kita ya. Itulah dia. Jadi sebenarnya hati kita ni pun merupakan kurnian Allah Ta'ala. Ya. Jadi apabila Allah SWT nak jadikan hamba tu seorang yang baik, ya, seorang yang Allah Ta'ala nak dekatkan dia pada Allah, maka Allah Ta'ala perbaiki hati dia. Allah lembutkan hati dia. Allah jadikan hati itu ingat pada Allah. Allah jadikan hati itu khusyuk kepada Allah. Itu merupakan kurnia Allah Ta'ala. Ya? Zahir kita kerjakan, kita buat. Itu pada zahir. Tapi pada hakikatnya, ialah datang daripada hati. Yang hati itu merupakan kurnia Allah Ta'ala. Sebab itu selalu kita berdoa dan Nabi ajar kita doa. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub wal absar, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hati kami atas agamamu. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, palingkanlah hati kami supaya kami taat kepadamu. Ya Rabbal Alamin. Kita minta kepada Allah. Hati kita ni dikontrol oleh Allah. Allah Ta'ala membalik-balik. Sebab tu namanya hati. Qalb dalam bahasa Arab, hati itu qalb. Qaf, lam, ba. Qalbun. Tapi qalbun juga dalam bahasa Arab artinya berbalik-balik. Kenapa pula nama kita punya hati itu qalbun yang berbalik-balik? Kerana hati kita pun berbalik-balik. Kadang-kadang kita bila sedih, kita pun ingat pada Allah. Kita pun khusyuk pada Allah, nangis pada Allah. Besok bila kita dah ketawa, kita dah lupa dah segala janji kita dengan Allah. Yang halal haram pun dah tak peduli. Tengok. Semalam lain, hari ini lain. Sebab tu Nabi ajarkan doa. Minta Allah tetapkan hati kita atas agama. Dan minta Allah tetapkan hati kita atas taat kepada Allah. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Dan baiknya hati itu sebagai hasil dari kesungguhan istiqamah pada apa yang diperintah oleh Allah. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana hati kita nak jadikan baik? Ini bagus ni. Ya, kita bincangan kita. Kita tahu amalan zahir kita, dia baik itu kerana daripada hati yang baik. Hati baik ini merupakan kekurnian Allah Ta'ala. Tapi macam mana kita nak dapatkan hati yang baik itu? Ada jalan. Kita badan sakit. Macam mana kita nak dapatkan sihat? Ada jalan. Pergilah berobat. Jadi sekarang ni kita nak cari jalan bagaimana kita nak hati kita tu jadi baik. Maka nak hati kita jadi baik itu ialah dengan kita istiqamah. Istiqamah tu apa? Konsisten. Tetap dalam kita punya amal ibadat. Amal kita sikit tak apa. Tapi kita tetap amalan kita. Tahajud kita tak banyak, cuma 2 rakaat. Tapi tetap kita buat 2 rakaat. Yalah, tapi kalau dah lama 2 rakaat, tambahkan lagi lah. Jadi 4 rakaat. Dah lama 4 rakaat, tambahkan lagi lah. Jadi 6 rakaat. Macam tu lah. Macam kita juga kena orang kerja, gaji dia. Kalaulah gaji dia tu 1,500. Dah cukup lah makan.
Ustaz, saya dah kerja dah 10 tahun. Tauke ni tak naikkan gaji. Marah kan? Naiklah gaji dah 10 tahun. Naik 2,000. Dah 15 tahun. Naik pula 2,500. Macam tu lah. Dia ada dia punya improvement dia. Increment dia. Penambah. Macam tu lah kita dalam ibadah pada Allah. Makin lama makin tambah. Kerana apa? Kerana bila kita sedap, kita makan sedap, sekali makan sedap, alamak, besok nak lagi, lusa nak lagi. Macam tu. Macam tu lah ibadat pun. Bila ibadat kita rasa lazat, tambah sikit lagi. Lazat, tambah lagi. Tapi yelah, jangan kita jadi macam setengah orang kata Nabi, yang di mana dia itu ibadat sepanjang malam, tetapi lepas tu tak buat lagi. Itu Nabi tak suka. Sebab tu Nabi mengatakan, khairul a'mal adwamuha wa in qallah. Sebaik-baik amalan itu yang berkekalan, walaupun sedikit. Kita nak starting tahajud. Kita memang tak pernah tahajud, tapi nak starting. Kita buat 2 rakaat dulu. Besok dah lama, dah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Alhamdulillah nampak konsisten dah. Tambah lagi 2 rakaat lagi, jadi 4 rakaat. Alhamdulillah. Macam tu juga kita baca Quran. Kita baru nak start, nak merajinkan baca Quran. Kita ni memang pemalas nak baca Quran. Baca setengah muka. Dah setengah muka, besok, lusa dah seminggu, naik lagi 1 muka pula. Dah lepas sebulan, 2 bulan, 3 bulan, naik lagi 2 muka pula. Alhamdulillah. Lama-lama 1 hari 1 juz kita baca. Itulah dia tuan-tuan. Kena ada peningkatan lah. Ya. Jadi ini namanya istiqamah. Tetap. Iaitu bila kita istiqamah tetap dalam amalan. Tetap dalam perkara-perkara yang kebaikan. Kita sedekah. Tak banyak. Tapi selalu kita sedekah. Itu yang paling baik. Jangan dah sedekah banyak. Lepas tu tak sedekah sekali. Jangan kita macam tu. Kalau dapat sedekah banyak. Tapi selalu pun lagi bagus. Tapi itulah dia tuan-tuan. Jadi hasil daripada amalan yang zahir yang baik adalah daripada hati yang baik. Hasil dari hati yang baik ialah datang daripada istiqamah. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, macam manakah kita nak dapatkan istiqamah dan juga hati yang baik itu? Inilah di dalam kitab iaitu Iqazul Himam yang ditulis oleh Imam Ibnu Ajibah yang mensyarahkan kitab hikam. Beliau mendatangkan beberapa petunjuk untuk kita dapatkan manfaat dari kata-kata Al-Imam Ibnu Athaillah tadi. Maka dia mengatakan bahawa kebaikannya hal kita dalam hati kita tu. Ya, kebaikan halnya kita dengan Allah Ta'ala, hati kita tunduk pada Allah, hati kita itu cenderung pada agama Allah, ya. Maka ini adalah merupakan daripada dalil yang di mana kita telah dapat apanya istiqamah itu. Maka dengan sebab itulah di sini istiqamah itu datang daripada amalan yang hati kita senantiasa ingat pada Allah. Kalau orang yang hatinya lalai daripada Allah, dia punya ibadat pun tak istiqamah. Kadang maaf kata, satu masa dia rajin sembahyang tahajud. Lepas tu dah dia tinggalkan dah. Tak ada lagi. Itu petanda yang tak ikhlas dalam ibadat dia. Atau petanda tu hati dia tu tidak cenderung kepada Allah Ta'ala. Hanya ikut-ikutan saja. Maaflah ya. Ada orang dulunya rajin sembahyang. Sekarang dah sembahyang pun tinggal. Ada orang dulunya rajin dia belajar agama. Tapi sekarang belajar agama pun dah tak ada. Kenapa macam tu? Yalah, pendek kata sebenarnya itu taufik daripada Allah Ta'ala lah. Tapi hakikatnya sebenarnya hati dia tu tidaklah cenderung kepada Allah dengan jujur. Astaghfirullahalazim. Kenapa? Bukan kita tuduh, tapi itulah diri kita. Jadi kita ni pun, mana kita kena minta pada Allah, berikan kita kekuatan, iman kita, hati kita, supaya jujur kita pada Allah Ta'ala. Kita nak jadi hamba Allah. Kita nak jadi wa ana minal muslimin, orang yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Jadi biar kita jujur dengan Allah Ta'ala. Jadi apabila kita jujur dengan Allah, macam mana Ustaz kita jujur dengan Allah? Kita redha dengan takdir Allah, syukur dengan nikmat Allah, sabar atas ujian Allah. Jadi dengan itulah barulah kita akan dapat kebenaran dalam amalan kita. Maka apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajibah di sini bahawa
Apabila hati itu benar-benar cenderung pada Allah, maka hati itu sudah tak ada rasa cinta lagi kepada selain Allah. Itu dia tuan-tuan. Tak ada cinta selain pada Allah. Hati dia itu sudah bersih daripada cinta pada dunia. Hati dia hanya satu saja. Cinta dia kepada Allah Ta'ala. Dan inilah yang dinamakan zuhud. Ya? Zuhud itu ialah hati dia itu tak ada cinta melainkan hanya kepada Allah Ta'ala. Dan ini telah disebutkan dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa zuhdu bitahrimil halal wala idha'atil mal. Innama zuhdu an takuna bima fi yadillahi awthaq mimma fi yadik. Bukanlah zuhud itu iaitu kamu mengharamkan yang halal. Maknanya mengharamkan halal, makanan yang halal kita tak nak. Wah, dia ni zuhud lah. Pakaian yang halal yang baik tak nak. Dia ni zuhud lah. Wah, rumah yang baik tak nak. Itu dia ni zuhud. Bukan zuhud itu kamu mengharamkan yang halal atas diri kamu. Tidak. Dia makan yang baik. Dia pakai pakaian yang cantik. Duduk rumah yang baik, yang cantik. Ada kenderaan yang baik. Habis ustaz macam ni yang kata zuhud tu. Zuhud itu ialah innama zuhdu, bahawa hendaklah zuhud itu engkau punya keyakinan kepada apa yang di sisi Allah lebih daripada segala-galanya. Maknanya kita yakin di sisi Allah. Rezeki di tangan Allah. Dan apa yang kita nak buat semuanya takkan berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Kita yakin pada Allah Ta'ala, maka itulah sebenarnya zuhud. Tak yakin pada dunia. Dunia kita cari kerja, kita bekerja, tapi bukan kerjanya bagi aku rezeki. Bukan majikannya bagi rezeki. Bukan kawan ini yang dapat menolong aku. Tapi kita tolong menolong manusia. Tapi yang sebenarnya yang menolong aku, yang memberi rezeki pada aku, yang menyembuhkan sakit aku, yang memberi pertolongan pada aku, hanyalah Allah. Keyakinan itulah namanya zuhud. Makna kita tak ada rasa cinta, tak ada rasa yakin pada selain daripada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi kalau orang yang dah betul-betul zuhud itu, dia cinta betul kepada Allah SWT, dan selain pada Allah itu tidak adalah dalam hati dia. Itulah para alim-alim ulama, para wali-wali Allah, apa dia baca? Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, cukuplah bagi aku dengan Allah, cukup. Manusia tak pedulikan aku, manusia tak pandang aku, manusia tak kisah, tak apa. Cukup aku dengan Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam hati aku melainkan hanya Allah. Allah saja hati aku ni. Cintanya hanya satu pada Allah saja. Nur Muhammad sallallahu dengan barakahnya nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Itulah dia orang-orang arifin, orang-orang ma'rifat, di mana hati dia tu hanya tertumpu kepada Allah SWT. Baiklah, kalau kita katakan itulah dia punya hati dia. Orang yang nak jadikan hati dia tu baik, dan dengan itu amalan zahir dia pun baik, iaitu hati dia tu zuhud kepada selain daripada Allah, hati dia hanya cinta pada Allah. Nah, bagaimana tanda dia hati dia cinta pada Allah Ta'ala? Makna hati dia cinta pada Allah, makna dia serah sebulat-bulatnya kepada Allah Ta'ala. Hati dia tenang dengan segala apa yang Allah Ta'ala lakukan. Kita sekarang ini kena COVID-19. Kita lihat banyak orang mengeluh dengan keadaan COVID-19 ni, perniagaan jatuh lah, tak boleh berjalan lah, bisnes semua jatuh, bankrupt, ada masyarakat besar-besar bankrupt. Kita tenang saja. Kenapa? Sebab kita melihat semua tu dengan kehendak Allah. Memang kehendak Allah. Macam-macam teori orang kata, ini buat, dia ni buat, tu buat, dia ni buat. Tapi hakikat semua datang daripada Allah. Nah, hati kita tenang, dan kita reda. Kalau kita punya bisnes kita jatuh, apa nak buat? Dah itu kehendak Allah, kita terima. Dan kita tidurlah sekadar mana yang kita boleh hidup. Tak boleh duduk rumah batu, duduk rumah papan. Tapi ustaz, mana ada rumah papan kat Singapura ni? Yelah kat Singapura lah. Kalau kat negeri Malaysia ni, saya boleh lah. Jadi kita downgrade, kita hidup rumah kita, downgrade. Kalau dulu kita gaji besar, sekarang gaji kecil,
Makan kita pun sederhana. Jangan kita berlebih-lebihan. Pokoknya kita reda. Sekejap kat dunia. Susah macam mana pun tak adalah sampai selama-lamanya. 1000 tahun? Tak ada. 100 tahun? Tak ada. Kita ni umur pun dah 40 tahun. Lagi 20 tahun meninggal. Kalau sampai. Kalau dah 60 tahun, tunggu saja besok lusa. Kalau sampai, meninggallah kita. Apalah yang kita nak kecoh sangat. Sekejap saja. Yang paling kita bimbang lagi itulah besok di akhirat, di padang mahsyar. Di padang mahsyar manusia akan tunggu 70 tahun atau pada mahsyar. 70 tahun. Satu hari ke akhirat sama seperti 1000 tahun kat dunia. Di bawah matahari yang panas. Allah, macam mana nak sanggup? Melainkan orang yang Allah selamatkan. Itu sajalah. Orang yang beriman, yang beramal, mendapat barakah syafaat Nabi SAW, terus masuk ke syurga Allah. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami dari golongan tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi itulah dia, ya. Jadi tandanya orang yang hati dia cinta pada Allah tu, maka hati dia tak tenang dengan Allah Ta'ala. Terima dengan qada apa yang Allah Ta'ala jadikan. Sebab tu kita punya rukun iman tu 6 perkara. Rukun iman yang terakhir apa dia? Kita beriman dengan qada dan qadar. Segala yang baik dan yang buruk datang daripada Allah. Kita nak kata yang baik datang pada Allah. Yang buruk pun sama juga. Puting beliung lah, ribut taufan lah, tsunami lah, gempa bumi. Semua pun dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan tandanya orang yang di mana hati dia tu tawakal dan menerima dengan kehendak Allah Ta'ala, kerana cinta dia kepada Allah, kerana zuhud dia dengan Allah Ta'ala, maka tandanya ialah adabnya yang baik. Adab sopan dia, bahasa dia, perbuatan dia. Dia tak ada menuduh orang ni pasal, ni orang ni yang buat. Tapi dia tahu ini semua cubaan Allah pada kita. Dan Allah Ta'ala nak lihat apakah kita tindak tanduk kita. Dan kita terima. Dan kalau ada sesuatu kesilapan orang, dia maafkan. Dan begitulah dia pun berbudi bahasa, cakap yang baik. Adab yang baik. Masya Allah. Ini jadi natijah daripada akhlak semua ni adalah merupakan daripada hati yang beriman. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, ya, ahsanukum akmalukum imana, ahsanukum khuluqa. Orang yang paling sempurna iman antara kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya. Nampak? Sebab akhlak ni yang baik ini, dia adalah merupakan natijah daripada hati yang baik. Hati yang baik ni ialah hati yang tenang, tawakal, terima dengan qada dan qadar Allah, kerana dia cinta kepada Allah, dan kerana hati dia tak ada rasa sayang kepada dunia, tapi hanya kasih pada Allah Ta'ala. Maka dengan hati yang baik itulah mendapatkan dia tu akhlak yang baik, perbuatan zahir yang baik. Masya Allah. Cukup indah tuan-tuan, itu Islam. Jadi kalau orang yang tak ada hati yang baik, akhlak dia buruk. Kalaulah akhlaknya baik pada zahirnya, maaflah, pura-pura. Pura-pura Ustaz, ya. Maaf. Depan kawan baik, peramah. Tapi bila balik rumah, bergaduh dengan laki dia, bergaduh dengan bini dia, bergaduh dengan mak dia, dengan adik-beradik dia. Dia ni baik kat luar. Itulah pura-pura. Dia hanya berlakon saja di depan orang ramai. Tapi hakikatnya dia bukanlah orang yang baik. Kenapa? Sebab hati dia memang tak baik. Allah. Jadi kalau orang yang hati yang baik, zahir, batin, di mana pun dia ada, itulah akhlak dia yang baik. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Maka berkatalah tuan pengarang kita ataupun terjemah kita, amal yang baik itu hanya yang diterima oleh Allah, dan itu pasti kerana baik dalam segi keikhlasan kepada Allah. Itu hatilah keikhlasan. Amal yang baik yang zahir, dia berpunca daripada hati yang ikhlas kerana Allah. Dan tidak mungkin ikhlas kecuali jika dia mengerti benar-benar kedudukan dirinya terhadap Tuhannya. Macam mana nak tahu kita ni ikhlas? Bila kita kenal diri kita. Kenal diri kita, kita adalah hamba, kita lah fakir, dialah Tuhan yang kaya, kita lemah, dialah yang berkuasa,
Kita bodoh. Dialah yang maha bijaksana. Itulah dia, tuan-tuan. Itulah sebab dalam sepotong kata-kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenalkan diri dia, kenallah dia akan Tuhannya. Jadi kenal diri itu ialah mengenal kebodohan kita, kelemahan kita, kefakiran kita, kehinaan kita. Barulah kita kenal Allah. Dialah yang maha kaya. Dialah yang maha hebat. Dia maha berkuasa. Dia maha bijaksana. Segala apa yang dia lakukan adalah penuh dengan hikmah-hikmah, kebaikan-kebaikan yang mungkin kita tak memahaminya. Itulah sebenarnya. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, iaitu Al-Imam Ghazali lah tu, berkata, tiap tingkat dalam kepercayaan keyakinan itu mempunyai ilmu dan hal perasaan dan amal perbuatan. Setiap tingkat. Tingkat tu mana kita, keimanan kita. Apabila tingkat imanan kita itu satu marhalah, satu peringkat, maka dia ada perubahan kepada amalan kita, daripada ilmu dia dan sebagainya. Sebagai contoh, kita sekarang orang awam, public, orang yang biasa, tingkat iman kita yang lemah, yang daif. Bila kita disuruh buat ibadat, kita buat ibadat. Tapi bila kena musibah, penyakit, kena susah, aku ni buat ibadat pun susah, kenapa Tuhan ni? Aku dah buat ibadat yang dia suruh tau. Tapi aku macam ni juga, sakit, aku tak berbaik-baik. Aku susah ni. Orang hutang aku tak bayar-bayar. Aku susah ni. Kenapa Tuhan buat? Nampak? Itu peringkat iman dia lah. Peringkat orang yang naik lagi, iman dia tinggi lagi. Dia nampak semua takdir Allah Ta'ala. Apa nak buat, semua kehendak Allah Ta'ala. Jadi kita kena sabarlah. Walaupun sakit pun sabarlah. Walaupun kita dalam kesempitan hidup, sabarlah. Ini peringkat iman dia. Peringkat iman lagi tinggi lagi. Dia tak nampak melainkan semua baik dari Allah. Walaupun dia sakit, tapi Alhamdulillah nikmat dari Allah. Walaupun dia susah, Alhamdulillah nikmat. Kenapa kau ni? Semua nikmat-nikmat pada kau ni, susah pun sakit. Sebab dia melihat semua datang daripada Allah. Dan Allah itulah kekasih dia. Jadi kalau dah datang pada kekasih dia, segala apa yang datang semua tu baik. Kerana Allah itu baik. Dan Allah akan beri yang baik kepada hamba dia. Allah tak zalim. Habis ustaz ni kenapa COVID macam ini, semua susah ke orang? Itu pada mata zahir kita yang susah. Hakikatnya ada kebaikannya. Mungkin dengan COVID ini Allah nak sedarkan kita. Kita dah terlalu sangat maju. Dah terlalu sangat dengan sibuk dunia kita. Kerja siang pagi malam dunia. Fikiran otak kita set dunia. Kerja-kerja, bisnes-bisnes. Sampai masa nak semayang tak ada. Semayang pun kelangkah Allah bersama Allah macam kena kejar hantu. Khusyuk langsung tak ada. Nak belajar agama tak ada masa. Nak baca Quran tak ada masa. Allah tarik handbrake, stop. Semua stop. Ekonomi semua stop. Satu dunia stop. Tak boleh travel keluar, semua stop. Nak pergi Mekah pun tak boleh juga, stop. Tengok. Kerana Allah tarik sampai handbrake saja. Dah, semua duduk rumah. Ada masa baca Quran, ada masa sembahyang dengan ni anak-anak. Alhamdulillah. Itulah kita nampak antara hikmahnya lah. Kita tak nafikan kesusahan tu ada. Tapi kesusahan tu adalah kecil kalau dibandingkan hikmahnya besar. Kerana yang kita nak bawa balik, bukan kita bawa balik harta dunia. Kita nak bawa balik amal kita ke akhirat. Dan akhirat itulah lebih besar lagi. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itulah lebih baik bagi kamu pada dunia kamu. Yang dunia kamu dapat harta, dapat kaya, dapat nikmat, itu sekejap saja, itu palsu saja. Berapa tahun? 1000 tahun? 100 tahun? Tak ada pun. Kalau kita panjang umur pun. Tapi kalau dah sakit, datang ke hospital, doktor kata, no food from the mouth, tak boleh makan. Duit million-million dalam bank pun, nak makan pun tak boleh. Itulah dunia, tuan-tuan. Tapi besok akhirat, itulah selama-lamanya. Maupun dalam syurga, atau na'udzubillah sebaliknya dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi itulah dia, tuan-tuan. Banyak hikmahnya. Jadi begitulah kata Imam Ghazali, semua orang tu dengan peringkat-peringkat iman dia, berbeza-bezalah daripada segi pengetahuan dia, ilmunya, amalannya. Ilmu yakin, keyakinan yang dapat dari pengertian teori pelajaran.
Itu ilmu lah kita belajar. Sekarang kita belajar ni, itu ilmu yakin. Kita, ustaz dah dengar, kita dengar ni, ilmu yakin. Ainul yakin. Keyakinan yang diperolehi daripada fakta kenyataan lahir setelah terungkap, terbuka. Terbuka tu mana? Terbuka pintu hijabnya. Terbuka dia punya, kita katakan tutupannya. Jadi makna di sini, ainul yakin macam mata. Ain tu mata yang melihat. Sebab tu Sayyidina Ali radhiyallahu mengatakan, kami para sahabat, kalau dibukakan neraka syurga depan kami, tak bertambah iman kami. Tak tambah. Kenapa? Sebab iman mereka ni dah top, dah full dah. Macam tank dah penuh air. Tuang lagi air, dah tak boleh masuk dah. Dah penuh full. Itulah iman para sahabat. Jadi mereka ni beramal ni seolah-olah dah nampak neraka syurga dah. Kita ni beramal tak nampak neraka syurga. Sebab tu relax lagi. Tak apalah, nantilah, besoklah. Tapi sahabat ni tak ada. Dia dah buat ibadat tu dah macam ni syurga ni neraka. Dah depan dia dah. Masya Allah. Itu nama ainul yakin. Hakul yakin. Mana yang confirm hak yakin. Keyakinan yang benar-benar langsung dari Allah. Dan tidak dapat diragukan sedikit pun. Iaitu keyakinan yang mutlak. Ini hakul yakin ni. Para wali-wali tinggi. Alim-alim ulama tinggi. Ya, para nabi-nabi. Mana hati dia sudah memandang musyahadah kepada Allah Ta'ala. Mana pun dia pergi, Allah. Hati dia hanya bersama Allah sahaja. Allahu Akbar. Itulah dia orang yang telah sampai berdarjat hakul yakin. Mudah-mudahan sedikit daripada tazkir kita malam ini dapatlah manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sampai itu sajalah untuk kita pada malam ini. Maaflah dalam penyampaian saya bukan dia tersilap kata, terkasar bahasa yang benar semua daripada Allah. Salah silap tu dari kelemahan saya. Pengajian kita malam ini merupakan daripada sesi dakwahnya Masjid Al-Istighfar Pasir Ris Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan berdermalah pada pihak masjid dengan akaun nombor yang ada di hadapan kita ini. Dan insya-Allah kita bertemu lagi pada pengajian akan datang dengan izin Allah. Marilah kita akhiri untuk istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.